نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Puan Zainul ya, Haji Zainul selaku pengerusi atau moderator kita pada pagi ini. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Ibrahim yang masih bersama dan penyampai ilmu kuliah kita pada pagi tadi. Seterusnya jemaah muslimin, muslimat, para peserta, pendengar dan sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar perempuan hajah-hajah pada pagi ini? Didoakan pada pagi Jumaat yang penuh dengan barakah dan kebaikan, kita sentiasa berada dalam rahmat dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Okay, ada yang respon. Terima kasih banyak. Tahniah kepada antum dan juga rakan-rakan pendengar kuliah kita pada pagi ini yang masih berterusan istiqamah ya, setiap minggu jam demi jam daripada awal pagi subuh sehinggalah memenuhi pada hari Jumaat dengan perkara yang bermanfaat. Mudah-mudahan kerja amal yang sedang kita lakukan ini dilaksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendoakan mudah-mudahan ianya menjadi sebahagian daripada amal salih kita, yang mana apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah sebahagian amal yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, rakan-rakan sahabat muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan siri kuliah kita berkaitan dengan Adabul Mufrad, dan insya-Allah pada pagi ini sambungan kita masih lagi di muka surat yang awal ya. Kalau boleh kita perhatikan perbincangan kita yang lalu, kita berhenti di bahagian hadis yang kita baca berkaitan dengan apabila Nabi ditanya oleh sahabat berkaitan tentang amalan apakah yang paling afdal dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lantas Nabi menjawab antara lainnya selain daripada as-salatu li waqtiha, bersolat pada waktunya, selain berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, antara lainnya juga ialah penekanan dan keutamaan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan berbakti, berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa kita ya. Dan dalam hadis yang lain juga kita tengok di situ, apabila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang redha Allah Subhanahu Wa Taala, juga adanya redha daripada kedua ibu bapa, menunjukkan apa? Hubungan dan pertalian antara seorang anak dengan ibu bapa ini sangat berkait rapat dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, sudah tentu ada hubungan kita dengan manusia dan makhluk yang lain, tetapi apabila tercatat secara khusus tentang ridallah alal ridal walidain, keredaan Allah terhadap manusia ini datang ada hubung kait dengan keredaan daripada kedua ibu bapa, maka sudah tentu dia menjadi satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Kita selain daripada dalam hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah tentu nak cari redha Allah ya, nak cari redha Allah. Tetapi pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan dalam soal kita mendapat redha daripada makhluk, dan makhluk itu berada yang dekat dengan kita, iaitu mak dan juga ayah kita ya. Hadirin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Dalam kuliah kita yang lalu telah kita bincangkan tentang peristiwa hadis Nabi ketika Nabi naik nak berkhutbah berkaitan dengan pesanan daripada malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang rugi, manusia yang dilaknat oleh Allah Taala selain mereka yang berlalunya Ramadan tanpa mendapat keampunan Allah, selain mereka yang tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari Jumaat hari ini kita dituntut untuk memperbanyakkan salam dan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang kita sentuh pada minggu yang lalu ialah orang yang sangat rugi dalam banyak-banyak kerugian, dalam banyak-banyak kelaknatan yang Allah beri kepada, yang Allah kenakan kepada makhluk. Antara lainnya juga ialah apabila Allah memberi kesempatan kepada seorang hamba itu untuk memiliki kedua ibu bapa ataupun salah seorang daripadanya, dia tidak mengambil ruang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih syurga Allah. Kita tahu bahawa pintu syurga Allah itu memiliki 8 pintu sebagian ulama kata kan. Ada mereka yang masuk dengan ibadat solatnya. Ada yang mereka masuk pintu syurga daripada pintu puasanya. Ada mereka yang masuk dengan pintu jihadnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat memasuki pintu syurga Allah daripada pintu ketaatan, kebaktian dan ihsan kita terhadap kedua ibu bapa kita insya-Allah. Bahkan hajah kat sini yang dengar kuliah ni punya kelebihan yang cukup besar lagi berkaitan dengan pintu-pintu syurga ni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan belajar ilmu setiap kali kuliah ni, ambil manfaat, galakkan encouragement daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Apa dia kata Nabi? Seorang perempuan ni walaupun dia mungkin terhalang dalam nak melakukan ibadat tak sama seperti orang lelaki yang boleh pergi masjid, contohnya seperti hari Jumaat hari ni, boleh beramalan sentiasa tak yang seperti mana lelaki tidak ada keuzuran, halangan dan sebagainya. Tetapi Nabi kata seorang wanita yang menjaga diri dia, menjaga maruah dia, solat 5 waktu, dia berpuasa, taat pada suami, 3-4 perkara ni je. Dia jaga solat dia jaga puasa dia, ibadat yang penting lah. Kemudian dia taat pada suami dan menjaga maruah diri dan kemaluannya, dia boleh memasuki syurga Allah daripada mana-mana pintu Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti. Allahu Akbar. Betapa rahmat, betapa besar, betapa baiknya Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kan para wanita yang dilihat hari ni kan, para hajah yang belajar ilmu ni, dilihat Allah kata ustaz kita ni orang perempuan payah nak ibadat macam orang lelaki kan. Dia orang dah boleh puasa bila-bila masa, dia orang boleh semayang bila masa, boleh baca Quran, macam-macam kan. Tetapi tengok betapa adil, betapa baik, betapa ihsannya Allah pada kita, hajah muslimat yang dirahmati Allah, sehingga Allah beri tawaran kepada wanita ini. Selain perbincangan kita berkait dengan berbuat baik pada ibu bapa, berbuat baik juga kepada suami, beribadat juga, Allah Ta'ala memberi ganjaran yang begitu besar kepada kita insya-Allah. Baik, seterusnya itu poin yang kedua. Tuan-tuan boleh nampak yang saya share di sini kat bawah tu ada footnote dalam Sahih Bukhari tu, dia kata Albani mensahihkan hadis ini. Kalimah ahabbul amal ilallah banyak terulang dalam hadis-hadis yang lain dan jawapan bermacam-macam. Jadi ada satu ketika amal yang paling disukai Allah adalah berjuang di jalan Allah. Ada saat yang lain salat pada waktunya yang lebih baik di sisi Allah, dan begitulah seterusnya kan. Saya dah cerita pada minggu lepas kenapa kadang-kala jawapan Nabi ni, orang ni tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai Allah? Kadang-kala Nabi jawab begini. Kenapa tak sama? Sebab yang datang tu orang yang berbeza. Contoh, orang yang datang tanya Nabi tu, dia ada masalah dalam bab nak tepat dalam menjaga waktu semayang dia. Orang macam ni, bila ditanya Nabi, Nabi kata keutamaan kau solat dululah. Begitu sebaliknya, apabila ada orang bertanya ni, dia ada masalah dari segi hubungan dia dengan mak dan juga ayah dia. Tuan-tuan, kita ni ada tak masalah mak dengan ayah kita? Sudah tentu ada. Sudah tentu ada kan? Mustahil hari ni kita kata, ustaz, saya daripada kecil tak pernah ada masalah
sama ada dari segi komunikasi, sama ada dari segi layanan, sama ada dari segi pengorbanan. Kita tentang pengorbanan. Tuan-tuan, jemaah muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang pengorbanan ni, kita jangan lupa. Saya rasa yakin dan percaya hajah dan muslimat semua pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni, kan? Uwais Al-Qarni ni, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia satu manusia yang orang tak kenal atas dunia. Walaupun kita dengar banyak kali, tapi kita ambil iktibar sebab kita bercakap tajuk hari ni iaitu berkaitan dengan buat baik dengan mak ayah. Ceritanya Uwais bin Qarni ni, dia ni tak ada ayah, dia ada mak dia seorang je. Ni berkaitan dengan hadis yang kita baca minggu lepas. Dia hanya ada mak dia saja. Dia ni orang miskin, dia ni orang susah, bahkan dia pernah diuji dengan satu penyakit yang berbelang-belang badan dia, seperti mana sakit sopak, dan ada kesan bekas penyakit yang dia tanggung. Nak ceritanya, dia ni, kalau hari ni orang kata orang ni somebody. Dia ni nobody lah. Kalau dunia hari ni orang tak kenal pun. Tetapi Nabi menyebut nama orang ni. Nabi sebut pada para sahabat, Nabi kata nanti datang seorang lelaki datang ke Mekah nanti, namanya Uwais daripada Qaran. Satu tempat daerah di Yaman. Kamu jumpa dan berdoalah dengan dia. Yang ada tu Sayyidina Umar antaranya yang dengar. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Nabi kata nanti datang seorang lelaki daripada Yaman, daripada Qaran, nama dia Uwais. Di atas tangan dia ada kesan bekas penyakit. Dia seorang gembala kambing. Bukan businessman, bukan anak keturunan raja. Tetapi Nabi kata jumpa dia, mintalah doa, kerana doa orang ni mustajab. Allah Rabbi, apa yang lebih hebat ni orang ni. Dia ada seorang mak dia lumpuh, tak larat. Pernah satu ketika dia rasa dengar tentang Rasulullah ni nak pergi jumpa. Minta izin dengan mak dia bagi keizinan. Dia pergi berjalan daripada Yaman menuju ke Mekah mencari Nabi, dan tak kala dia sampai ke rumah Nabi, pada waktu itu Nabi telah pergi peperangan. Dia memberi salam kepada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, dan dipesan dia nak balik semula. Allah Rabbi. Ini orang yang berbakti pada ibu bapa, dan cinta dia lah pada Allah dan Rasul sangat tinggi. Dan kisah dia ni yang jadi manusia yang disebut, ulama kata yang orang tak kenal di dunia, tapi di langit terkenal, famous di langit. Itu yang lebih utama. Terbalik hari ni, manusia nak cari famous di dunia, betul tak? Biarlah follower ramai, biarlah yang tolong like ramai, biarlah friend follower. Kita nak atas dunia. Seolah-olah orang itulah yang ramai, itulah yang memberi kebaikan, beri rezeki pada kita. Walhal tidak. Uwais ni manusia yang orang tak kenal atas dunia. Kalau Nabi tak sebut, saya tentu sahabat takkan tahu. Kalau dia kenal di kampung dia pun kerana kemiskinan dia, kedaifan dia, kekurangan. Sehingga kan, apabila satu hari mak dia pula bagi tahu, dia kata Uwais, mak nak pergi mengerjakan haji di Mekah. Mak dia lumpuh, tak boleh bangun. Macam mana dia nak buat? Macam mana nak buat, tuan-tuan? Dan semua tahu, oleh kerana kecintaan, kebaktian pada mak dia ni begitu tinggi, walaupun dia hanya seorang pengembala orang miskin, dia beli seekor anak lembu. Dia beli seekor, dia dukung atas tubuh dia. Dia pikul anak lembu tu naik bukit, turun bukit selama 8 bulan. Dia latih diri dia supaya bila datang musim haji nanti, dia dapat mengotakan, dia dapat melaksanakan keinginan, cita-cita mak dia untuk melaksanakan haji di Mekah. Dengan cara mendukung maknya daripada Yaman menuju ke Mekah. Lembu yang dibeli asalnya anak lembu yang kecil. Dia beri makan sehingga tubuh lembu itu menjadi besar. Sebahagian riwayat kata hingga 100 kilo berat. Dia dukung lembu itu naik dan turun bukit sehingga tubuhnya yang tegak menjadi bengkok. Tubuhnya yang tegak, yang teguh menjadi bongkok. Kerana dia tidak akan sesekali mengecewakan mak dia. Dia sesekali mengecewakan mak dia kerana dia sendiri akan mendukung mak dia membawa menunaikan haji di Mekah.
Walaupun manusia melihat, orang ini betul ke ni? Orang ni normal ke tak otak dia ni? Walaupun pada manusia mungkin menganggap dia seorang yang gila, yang tak betul buat kerja bodoh, dukun lembur, naik bukit, turun bukit, tetapi matlamat dia, tetapi niat dia, sebelum dia pejam mata dia nak pastikan dia jadi manusia yang berbakti kepada mak dia. Ini manusia yang tidak pernah kata tidak. Dia boleh saja mak kita susah ni kan, mak pula lumpuh macam mana, dia tidak akan memberikan apa-apa alasan. Orang ini apabila mak dia beritahu nak melaksanakan haji, serta merta dia cari usaha bagaimana untuk menyampaikan, melaksanakan cita-cita ibu dia. Sebagai riwayat lain menceritakan, satu hari dia tengah baiki bumbung rumah dia. Bumbung orang dulu tuan-tuan tak sama macam bumbung rumah kita hari ni, ya. Atap zinc, atap yang lebih moden, ya. Zaman dulu dengan daun-daun pelepah-pelepah yang diletakkan di atas bumbung. Ketika waktu panas matahari tegak atas kepala, dia baiki bumbung rumah dia, tiba-tiba di bawah kaki dia tengok di bawah rumah, mak dia duduk di bawah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, punyalah penuh dengan rasa adab, penghormatan kepada mak dia yang duduk di bawah dia, padahal dia tengah bertugas tengah panas. Riwayat kata dia tidak bergerak walaupun seinci daripada kedudukan dia di atas bumbung, kerana bimbang helaian daun-daun yang kering, yang kecil, yang halus akan jatuh dan menimpa di atas kepala mak dia. Bukan atap zinc, daun. Dia bimbang kalau ada segelintir habuk daun yang turun akan kena mak dia di bawah tu. Dia tidak berganjak walaupun seinci di atas terik matahari panas di atas bumbung. Kal diam di atas bumbung tu bawah terik matahari, menunggu sehingga maknya bergerak di bawah ni. Kemudian barulah dia beredar kerana kebimbangan, kerana tidak ingin, bukan hanya melukakan, kalau jatuh daun tak luka pun, tetapi menunjukkan kebaktian, ketaatan, kebaikan yang begitu tinggi yang ditunjukkan oleh Uwais Suqarni. Bila mak dia beralih, barulah dia bergerak mengambil daun-daun lain yang mentutup bumbung tu. Kita hari ni cukup sekadar cakap, mungkin mak beralih lah, saya nak baiki bumbung ni, kita panas nanti tak bocor kan. Bagi kita itu dah cukup mulia, penuh adab. Tetapi tidak bagi Uwais. Dia duduk diam di atas bumbung dengan cuaca terik panas di belah Arab ni. Jangan banding dengan tempat kita. Kita 30 lebih pun dah tak tahan sangat dah. Duduk dalam ruang aircon dah cari kipas dah. Di sana terik matahari 40 sampai 50 darjah Celsius. Duduk menahan. Sebab dia tahu dengan berbakti kepada orang tua dia ini, walau macam mana dia buat sekalipun, akan ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab itulah bila dia sampai, Sayyidina Umar ni cerita dia, bila dengar, ni sikap kita orang beriman. Bila sebut tadi lah, bila Nabi sebut satu perkara, kita akan pergi fastabiqu. Kita sami'na wa ata'na, kita akan cuba untuk laksanakan. Sayyidina Umar bila dengar Nabi kata akan datang seorang lelaki nama Uwais daripada Qaran, nanti minta doa, setiap tahun bila naik jadi khalifah ganti Abu Bakar, apabila datang rombongan daripada Yaman, dia akan tanya, siapa di sini kenal nama Uwais? Setiap tahun musim haji. Sehingga riwayat kata hingga tahun terakhir, tahun ke-10 dia jadi khalifah. Dia tak pernah putus, tak pernah miss tanya. Sehingga tahun terakhir, tahun dia nak meninggal dah, yang dia akan meninggal, dia tanya lagi, wahai rombongan daripada Yaman, ada tak nama lelaki yang datang ramai-ramai ni bernama Uwais? Kebetulan yang tahun terakhir yang dia tanya tu, ada orang kata, ya, kami kenal ada seorang lelaki bernama Uwais ada di belakang kami. Allahu Rabbi, betapa seronoknya. Ini orang dijamin syurga ni, jemaah yang dirahmati Allah. Khalifah, Amirul Mukminin, yang dijamin syurga oleh Allah, 10 orang tu, termasuk Umar. Bila dengar nama lelaki yang Nabi sebut, yang dia tunggu dicari ada, wajah dia berubah jadi gembira, sehingga datang Uwais tu, dia pun pergi mendekat. Dia kata, kamu kan Uwais? Dia tengok ada tanda yang Nabi sebut, bekas sakit sopak pada tubuh dia. Dia kata, ya. Dan kau siapa? Aku Amirul Mukminin. Allah, terkejut kawan ni. Apa kata Umar? Wahai Uwais, doakan keampunan dan kebaikan untuk aku.
Tuan-tuan, Amirul Mukminin jumpa seorang pengembala kambing yang miskin, yang susah, yang tak ada apa-apa pun, Amirul Mukminin datang pada dia, minta doa. Apa kata Uwais? Ya Amirul Mukminin, minta doa kepada aku. Sedangkan engkau Amirul Mukminin. Timbangan iman nak dibandingkan dengan aku ni jauh sekali lah. Tapi apa, tengok sikap. Sikap Sayyidina Umar. Kita orang hari ni ada ilmu sikit, ada kedudukan sikit, kita dah pandang orang lain rendah kan. Tapi tengok Sayyidina Umar. Ketika mana Nabi pesan, jumpa lelaki yang bernama Uwais Qarni ni, dia tidak pernah meletakkan kedudukan pangkat dia untuk dia memandang rendah orang lain ni. Sehingga Uwais menadah tangan mengangkat doa dan dia mengaminkan dengan penuh khusyuk. Ya, walaupun dia seorang alim juga, seorang yang kuat ibadah juga, yang dijamin syurga oleh Allah. Dan tak cukup dengan itu, kemudian dia pergi lari, Sayyidina Umar pergi panggil Sayyidina Ali dan beberapa sahabat yang lain untuk turut sama mendapat syafaat, mendapat kebaikan yang ada pada lelaki ini. Kita hari ni kadang-kadang memang bagus kita tamak pada ilmu, kita pahala kan. Tetapi alangkah baik juga kita menggalakkan ahli keluarga kita, rakan-rakan kita juga untuk berkongsi pahala yang kita dapat kan. Tengok sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar. Kalau kita ada sikap penting diri sendiri, cukup aku seorang lah dapat keselamatan, doa rahmat, doa Uwais Qarni pada muka orang lain. Siapa suruh tak cari, betul tak? Kadang-kadang datang sifat nakal dalam diri kita. Tapi tengok apa yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar, sebab dia ingat dulu Rasulullah pernah berpesan, ramai sahabat dengar. Tapi dia yang jumpa dulu Uwais Qarni, jadi dia rasa baik dia panggil kawan-kawan dia supaya kawan-kawan dia juga dapat manfaat, dapat kebaikan daripada doa yang baik, doa yang mustajab daripada lelaki yang soleh ini, yang tak terkenal di dunia tapi masyhur terkenal di langit. Di langit ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak ada benda lain lah yang duduk di langit selain daripada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah duduk di atas 7 lapis langit dan 7 lapis. Langit yang lebih tinggi sudah tentulah itu yang lebih utama kan hari ni. Jadi akhirnya lepas dia tunaikan haji, manusia ni dia balik, ada sebahagian riwayat kata dia pergi ke Baghdad, di Kufah, menjadi manusia yang tidak senang pun hidup dia. Ada sebahagian riwayat kata dia mencari makanan-makanan di tempat-tempat pembuangan sampah. Allahu Rabbi. Kalau ikut pada akal, kalau ikut kepada mata zahir kita, kita akan kata ini manusia tak guna. Kita akan kata manusia yang merempat. Kita akan kata manusia yang tak ada kelas dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hari ni makanan penuh dalam rumah. Ya? Sebelum nak makan hari ni, sebelum nak makan esok dan minggu depan, sudah pun ada tersedia dalam peti ais dalam dapur kita. Tetapi manusia bernama Uwais Qarni ini, kehidupannya yang begitu susah, tetapi bukan menjadi alasan untuk dia menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, yang juga dicintai oleh Rasul. Nak bagi tahu apa? Bukan tak bagus mempunyai kekayaan harta benda, tetapi ianya tidak ada bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya harta benda yang digunakan pada hari ini tidak menjadikan kita hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Kalau ada harta benda menyebabkan kita payah, dia mengongkong kehidupan kita sehingga menghalangi kita dalam mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu kisah yang boleh kita kongsi sikit berkaitan dengan tajuk kita birrul walidain, berbuat baik kepada mak ayah ini, sehingga menjadikan contoh teladan Uwais Qarni, manusia yang benar-benar berbakti pada mak dia. Baik, kemudian berbakti pada ibu. Cuba tengok muka surat berikutnya. Berbakti pada ibu ni. Dan telah mengkhabarkan kepada kami daripada Abu Hashim, dari Bas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, saudaranya lah, makcik saudara dia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW tentang apa? Ya Rasulullah, pada siapa saya buat baik ni? Kata Nabi, mak kamu. Saya tanya lagi, lepas tu siapa Rasulullah? Nabi jawab, mak kamu. Kemudian saya tanya lagi, siapa pula lepas tu? Mak kamu. 3 kali Nabi ulang. Kemudian aku tanya lagi, kemudian lepas tu siapa pula aku kena taat Rasulullah, buat baik?
kata Nabi barulah bapakmu, lalu kerabat yang paling dekat dan seterusnya. Allah, ni Nabi tak ranking. Tadi ataupun minggu lepas kita bincang daripada awal tentang kepentingan buat baik pada mak ayah. Sekarang tajuk kita berbakti pada mak pula. Dalam ramai-ramai jemaah yang ada dalam grup kita ni, 115-16 orang ni, cuba angkat tangan berapa orang yang ada mak ni? Ramai tak? Ramai ada mak kan? Alhamdulillah. Okey, kita ambil macam mana dan kita ambil betul-betul kepentingan tajuk kita bincang pada hari ini supaya kita betul-betul berbakti. Dan kisah Uwais Suqarni tadi seharusnya menjadi dorongan, seharusnya menjadi panduan. Tak kira kita anak lelaki ke, anak perempuan ke, inilah ruang, peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kita berbakti. Kalau tiba-tiba, tuan-tuan, sebelum saya ulas tentang hadis ni, tiba-tiba mak kita telefon kita meminta sesuatu, yakinlah pada saat itu Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita. Sama ada menguji khidmat kita, pengorbanan kita, harta benda kita, komitmen kita dan banyak lagi. Mungkin orang kata, mak, kita mungkin boleh menjawab. Mak cuba tanya abang. Mak cuba tanya adik. Kan, kita boleh beri. Walaupun dengan penuh beradab. Tetapi kalau ditanya kepada saya, di saat ketika mana mak kita mula bertanya tentang keperluan dan kehendak dia, pada saat itulah peluang untuk kita berusaha sepenuhnya untuk mengotakan permintaan tersebut. Kalau kita nak banding, kita tak mampu nak dukung mak kita sejauh itu. Hari ni kita ada kereta, betul tak? Kalau sepintas lagi kita rindu nak jumpa cucu, Allah Rabbi. Hari ni kita ada kereta, kita ada kapal terbang, boleh ambil tiket. Boleh pergi bercuti dengan keluarga, ambil tiket RM20,000, RM10,000 pergi Eropah. Kan? Pergi bercuti di Thailand, di Indonesia. Boleh pergi. Tetapi bila mak kata, mak rindu nak tengok. Kadang-kadang orang tua ni dia berkiah kan. Mak rindu tengok cucu. Dia bukan cucu. Dia nak telefon kita tu, dia nak cakap dengan kita. Berapa ramai yang boleh, bila mak dia kata, mak, saya cuba balik hari ni. Mak, saya cuba balik besok. Kan? Berapa ramai di kalangan kita yang apabila mak kita meminta sesuatu, maka serta-merta kita nak mengotakan sedaya upaya kita. Contoh apabila minggu lepas saya bercakap tentang melaksanakan umrah kan. Tiba-tiba mak kita kata, mak rasa rindu nak pergi ke Mekah Haraman. Dia mengadu pada kita. Seperti mana maknya Uwais Suqarni mengadu pada meminta dia untuk pergi ke Mekah. Uwais boleh memberi berbagai alasan untuk dia menguzurkan dirinya, yang miskin, yang susah, mak dia lumpuh. Tetapi saat itu serta-merta dia mencari jalan untuk menyempurnakan hajat dan permintaan mak dia. Kan? Jika nak dibandingkan kita pada hari ini, kita tidaklah sesusah, kita tidaklah semiskin, dan kita tidaklah sehina dan sedhaif yang dimiliki oleh Uwais Suqarni. Tetapi yang menghalangi kita untuk menjadi sebaik dan sehebat Uwais ialah diri kita sendiri juga hari ini kan. Sebab itulah apabila hadis yang Nabi sebut ini kepada para sahabat tentang kepentingan terutamanya berbuat baik pada mak kita kan. Saya sama dengan tuan-tuan, hanya memiliki mak saja lagi kan. Ruang sehingga umur kita yang masuk umur 40 ni terutamanya. Yang kat sini dah berapa dah orang yang umur 40 ke atas ni. Jangan lupa apabila Allah Ta'ala sebut ni, umur 40 ni, kena baca ayat ni. Dalam siap malam kita baca Rabbana Rabbi auzi'ni ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, kurniakanlah aku umur 40 ni. Ni ayat berkata orang yang menjangkau umur 40 ni kena baca doa ni. Supaya kita ingat dulu mula-mula aku kahwin, aku bina kehidupan aku
tumpu pada keluarga, anak dan suami aku. Aku lepas tangan dulu. Kan aku lepas tangan kepada mak ayah aku dulu. Sekarang umur aku 40, anak aku dah stabil, keluarga aku dah bagus, suami aku pun pendapatan dah baik. Mak aku ada lagi sama macam dulu. Ayat Quran ni, Allah nak suruh kita nilai diri kita. Supaya kita bersyukur. Hingga saat ni aku dah selesai dah semua benda. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati ya Allah. Kurniakan pada aku ni untuk aku bersyukur atas nikmat kau beri pada aku ya Allah. Wa ala walidayya, dan juga ke atas kedua ibu bapa aku ya Allah. Minta pada Allah. Kalau rasa 40 ni rasa masih lagi nak sibuk dengan keluarga kita sendiri, kita patut malulah pada diri kita sendiri. Kerana Allah sebut dalam Quran, wa an a'mala salihan tardah. Dan umur 40 juga ya Allah, kurniakan aku buat amalan soleh yang kau redha ya Allah. Redha lagi ni. Kalau kita buat amal soleh mak kita tak redha, kan? Kita buat satu amal kebaikan mak kita tak redha, berkait dengan hadis tadi, redallahu ala ridal walidain. Kau semayang banyak mana sekalipun, kau keluarkan derma sebanyak mana pun, kau solat malam sebanyak mana sekalipun. Betul, surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat yang saya bacakan tadi. Kita beramal dengan ayat itu. Kalau kita banyak ibadat mana sekalipun, kita meminggirkan ibu kita, tak ada nilai. Kemudian kita sambung, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, kau perelokkan. Tengok dalam doa tu bagusnya kita minta Allah juga pelihara zuriat keturunan kita. Sebab penting umur 40 dulu, awal-awal kita jadi mak ayah ni, kita banyak lagi jahil kan. Kita banyak sangat naifnya kita ni, kan, dalam membesarkan keluarga, membina keluarga. Tapi dah umur 40, kita tengok anak kita membesar, kita perhati, Allah, kenapalah anak aku payah nak solat ni? Kenapa anak aku jadi liar begini? Baru kita ingat balik. Jadi umur 40 ni kita minta pada Allah, kurniakan kami untuk kita bersyukur kepada Allah dengan kita menuntut ilmu dan kita betul-betul beramal dengan ilmu yang kita belajar dan kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita ataupun salah seorang yang masih hidup. Dan minta pada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, dan Allah memperelokkan urusan zuriat kita menjadi orang yang saleh dan salihah. Saya cerita pengalaman ni pada sahabat-sahabat kita. Ramai mak ayah hari ni, kecintaan pada anak keluarga ni, dia salah letak tempat dia. Sebab itu Islam Melayu pun betul, menatang seperti minyak yang penuh bagus. Tetapi penuh apa yang kita penuhkan hidup mereka ni? Hanya sekadar mencukupkan keperluan fizikal dia, pendidikan dia, itu tidak memadai. Yang kita sebut ialah apa yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita beri keutamaan. Baik, sebelum tu saya jawab soalan ada yang tanya tentang berdoa kepada anak tadi. Berdoa kepada anak boleh tak sambil untuk anak sambil menangis, berdosa tak anak kita? Ustaz, kalau kita berdoa untuk anak sambil menangis, berdosa tak anak kita? Saya macam kurang faham soalan ni. Kalau saya faham, saya boleh fahamkan soalan tanya. Kita berdoa dalam keadaan kita menangis, penuh khusyuk, itu maksud dia, kan? Minta pada Allah, itu tak ada masalah. Bahkan Nabi kata dalam hadisnya, la tamussun nar, tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Mata yang menangis takut Allah, sebagian ulama kata ada 2 hingga 3. Yang pertama, mata yang tidak tidur, berjaga dengan beribadah kepada Allah. Dia pejam mata dia sikit je untuk urusan dunia dia. Dia banyak celik mata dengan ibadat, dengan baca Quran malam hari tu. Khamis malam Jumaat kita bangun. Itu mata yang pertama. Yang kedua, mata yang menangis kerana dosa dia. Dosa dia tak akan disambar api neraka Allah. Dan yang 3, mata yang tidak memandang kepada perkara yang maksiat. Jadi menangis ni, mata yang menangis ni, antara benda yang ditekankan oleh Nabi SAW. Nabi,
khalifah sahabat, Abu Bakar antaranya. Abu Bakar ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau dia semayang, lambat habis. Kan? Aisyah radhiyallahu anha, anak dia sendiri. Di saat ketika Nabi minta ganti semayang ketika Nabi sakit, Aisyah macam seolah menolak permintaan. Kerana dia tahu, dia kata, Abi rajulun asif. Ayah dia seorang yang berhati lembut. Iaitu banyak menangis kerana Allah. Sehingga bagian riwayat kata di mata Abu Bakar, di muka ni ada kesan tangisan. Orang banyak menangis. Kita ni kesan apa banyak di muka kita ni? Nasi lemak kat bibir kan, karipak ada sebelah kiri kan, roti canai kan, celah ni. Kesan makan banyak ataupun kesan tidur wali basi kan. Jangan gitu. Biarlah kita ni biar ada kesan. Atharus sujud kan. Pada wajah mereka ada nur orang yang banyak ibadat. Hingga tertampil kesan banyak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar mata ni banyak. Cuba tanya kita ni, mata kita yang menangis ni kerana Allah bila kali terakhir? Bila kali terakhir kita menangis kerana Allah dosa kita, kerana keengganan dan kemaksiatan kita kepada Allah yang terus menerus beri kebaikan, beri nikmat, beri macam-macam pada kita kan. Sehingga kata, ya Allah, kalau kau matikan aku dulu yang ketika aku bergelumang dengan penuh maksiat, noda dan dosa, ya Allah. Tapi sekarang kau dah jentik hati aku, beri petunjuk pada aku, ya Allah. Kan, betapa besarnya rahmat Allah ni. Sehingga kita benar rasa, Allah, kau sayang lagi pada aku, ya Allah. Berilah aku petunjuk hidayah ni sehingga aku istiqamah, ya Allah. Amantu fastaqim. Dan aku kekal dalam jalan ni, ya Allah. Dalam ketaatan kepada Allah. Dan tentulah apabila kita berdoa, mestilah yukinu bil ijabah. Dengan kita rasa yakin akan Allah akan menerima doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa dalam kita bincang tentang berbakti pada mak ayah ni, kita kena doa pada mak ayah, pada Allah Taala, ya Allah, mintalah aku ni supaya berbakti, beri ruang. Walaupun adik-beradik ramai selama ni kan, mak pergi pada abang, adik-beradik yang lain. Saya sebut dah tadi kan, bila mak telefon kita, tanya kita, itulah peluang Allah nak menguji kita tu. Sama ada kita sambut, kita sahut, ataupun kita memberikan pelbagai alasan. Dan kita akan terpalit penyesalan yang tidak pernah kita akan dapat semula penyesalan. Tak akan dapat lagi dah. Lepas dia dah meninggal nanti baru kita fikir, ya Allah, kenapa dulu bila mak minta aku dulu, kenapa aku tak ambil? Kita akan fikir balik. Kan? Macam saya terbayang, kita ni lah, kita punya anak-anak kan. Anak kita duduk jauh mana, kata nak balik. Kita pecuk kereta, kita pergi ambil anak kita. Walaupun dia boleh naik bas sendiri, dia boleh pergi. Betul tak? Tipulah hari ni kalau kita sebagai mak, sebagai ayah. Anak kata tak cukup duit belanja. Boleh kita back in. Kita panggil suami kita. Kena pergi siang anak kita ni. Kita lupa bahawa mak kita melayani kita, kan? Yang melahirkan kita, yang mengandungkan kita, yang menyusukan kita, membesarkan kita, yang dia dukung kita tu dulu tubuhnya sihat, kan? Sehingga tubuhnya menjadi bongkok, menjadi tulangnya rapuh, kerana bekerja, kerana berusaha untuk kita, kan? Jadi Ustaz ada soalan lagi ni, tanya bagaimana kita nak ikhlaskan taat pada ibu dan selalu bersangka buruk terhadap anak-anak sehingga mata ibu tidak ada satu pun kebaikan anak. Ini betul perkara yang sama. Semalam pun ada baru orang tanya pada saya tentang ini, kan. Sudah tentu tuan-tuan, mak kita, ayah kita sendiri pun mereka tidaklah sempurna. Betul tak? Itu pentingnya doa kita pada mak ayah. Pertamanya kita minta doa kepada mak ayah supaya kepada Allah Taala supaya memberi petunjuk, bukan kita doa, ya Allah berilah kesihatan pada mak ayah, murah rezeki, minta pada Allah kemudahan untuk beribadah, dan kita berbakti pada mak ayah ni, kena doa yang tu juga, kan? Dan memberikan petunjuk hidayah kepada mereka supaya melihat dan berlaku adil kepada anak-anaknya. Betul tak? Kan? Sesempurna mak ayah tu adalah kekurangan dia. Tapi kita di peringkat anak ni, di peringkat ni kita jangan ada sangka buruk. Minta doa dah, kita layan sepenuhnya, sebaik-baiknya. Sebab orang tua ni dia ada pertimbangan dia, kan? Hati dia untuk dia cenderung, hati dia untuk pergi, hingga tak pergi sini, dia sesuatu yang sangat istimewa, tuan-tuan. Kita kena sangka baik sudut tu. Ingat, saya tidak menafikan, dalam keluarga saya pun ada perkara-perkara macam ni. Tapi yakinlah,
Kita letak pada muhasabah diri kita sendiri. Dulu saya pun masa gitu, kenapa mak jarang pergi rumah kita? Contohnya kan. Soal macam tak ada kebaikan. Betul tak? Tapi bila kita tak doa sungguh-sungguh pada Allah, ikhlas aja ni, bagaimana ikhlaskan diri pada ketaatan ni. Walau apa pun, yakinlah Allah akan beri kebaikan. Sama ada untuk kita dan juga mak kita. Kita akan renung balik. Muhasabah lagi. Allah, kita duk kata mak tak bagus macam ni. Sebenarnya berbalik pada kita. Orang tua ni kan, ada 9-10 orang anak. Favoritism dia, istilah tu kan. Kecenderungan dia tu, tak boleh nafikan. Sebab itulah kata yang betul-betul untuk adil, hanya Allah Ta'ala. Kan kita belajar ayat Quran kata, i'dilu, fa'innahu aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah. Kerana itu yang lebih dekat dengan taqwa. Jadi, Nora Zizul yang bertanya ni, kita doa kepada Allah dan kita melayani mereka yang terbaik yang boleh kita berikan. Melainkan kalau mak ayah ni minta benda-benda yang bercanggah dengan syarak kan, minta buat benda-benda yang melanggar perintah Allah, itu cerita lain lah. Itu pun kita memberi nasihat yang terbaik dan bersangka baik pada mereka. Yakinlah apabila kita berbakti sungguh-sungguh ini, kita akan dapat hikmah kebaikan yang cukup banyak dalam kehidupan kita. Cukup banyak. Kita nampak banyak dalam kehidupan kita ni, orang korban diri dia untuk mak ayah dia ni. Saya melihat kehidupan dunia dia penuh dengan kebaikan, keberkatan, apatah lagi di akhir. Ustaz, bagaimana nak tegur mak ayah buat satu yang jelas bertentangan dengan hukum Allah tanpa mereka rasa teguri hati? Contohnya tak redha dan tidak berusaha mengungkit cerita kepada orang luar. Betul, betul saya cerita tadi. Kita bersangka baik atas kejahilan dia, kan? Atas ketidaksengajaan dia, kan? Ni sebab kita terikat untuk berbakti ni. Jangan fikir untuk dakwah saja. Jadi kita ambil dua-dua peluang ini di samping kita menyampaikan kebaikan kepada mereka dan berbakti kepada mereka. Saya boleh saja nak bagi satu jawapan kata, tinggalkanlah macam tu, mak ayah tu. Betul tak tuan-tuan? Kita tidak akan menyelesaikan masalah. Kita tidak akan mengambil peluang untuk mendapat meraih syurga Allah. Jadi kita dapat lagi peluang lagi ni. Sebab ada soalan yang lebih berat lagi. Dia kata mak ayah dia tak semayang. Pernah jumpa saya, dia kata Ustaz, macam-macam dah suruh. Macam-macam dia tak semayang, tak tutup aurat. Tahu tak tiba-tiba? Tak jangka dia. Doa dia tak berhenti pada Allah Ta'ala. Apa dia? Pada hari jadi mak dia beli telekung. Dia beli telekung. Dan semenjak beri telekung itu sampai sekarang mak dia jadi orang yang tak tinggal semayang, bahkan tak berhenti semayang malam. Tengok nak beritahu bagaimana kuatnya doa. Sebab tu Imam Syafi'i kata, jangan kamu remehkan doa. Dia seumpama anak panah yang dilontarkan pada waktu malam, yang mana yang kita tak nampak pun. Dalam ribuan panah-panah yang dilepaskan itu doa-doa kita, pasti ada yang mengena. Tak sangka. Doa ajak, duk pujuk. Mak dia tak terbuka hati. Tapi dengan benda simple yang kita tak rasa, tak masuk akal. Beri hadiah telekung. Nak kata telekung ni ada hidayah ke? Dah. Tapi nak beritahu, tengok, jangan putus kita berdoa. Kan? Campaikan cara yang terbaik. Kan? Tak perlu kita berdebat. Ni musim-musim pilihan raya ni kan. Ada pendapat masing-masing. Tak perlu. Hormat mereka, dengar mereka. Nanti kita keputusan kita di kotak undi dia. Jangan duk berdebat, jangan duk lukakan hati dia, jangan. Saya pesan dah ke kawan, anak-anak murid saya. Mereka pandai berhujah kan. Kata Ustaz, mak saya ni dia kata tak faham lagi tentang politik. Tak apa. Masa ni politik ni cari istihadiah. Dia bukan perkara yang usul, dia perkara furuk je. Dengar dia nak cerita apa. Kumpulan mana dia sokong. Dengar, senyum. Menghiburkan dia. Nanti kita buat keputusan kita di peti undi. Saya kata. InsyaAllah, kehidupan kau akan dapat redha daripada orang tua dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nak tanya lagi, Niah tanya bagaimana nak hadapi ibu yang suka mendoakan yang tak baik untuk anak. Tapi doa ada pesan pada dia. Pesan dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah pesan. Serulah kamu perjalanan Allah dengan cara yang paling berhikmah. Kan dalam Melayu kita bagus kan? Tarik rambut dalam tepung. Tepung tak berkecai, rambut tak putus. Kan? Tak rugi pun. Berbaktilah sepenuhnya. Kan? Pesan kat dia, mak, doa yang baik-baik. Kerana doa mak sebut ni mustajab, mak. Sebut banyak-banyak kali ni. Kan? Sebut dengan perkara yang penuh kebaikan. Dan yang paling penting, dalam kita memberi nasihat, dalam kita menegur kesilapan, kita akan cuba menampilkan, menunjukkan kita juga mempamerkan akhlak yang terbaik.
berbakti sungguh-sungguh. Orang tua ni, dia nak dengar cakap, dia akan tengok orang yang baik dengan dia. Betul tak? Dia tengok selama ni kita pun jarang balik. Kita pun cakap kasar dengan dia. Kita pun kadang-kadang sembahyang pun tak jaga. Aurat pun tak sempurna. Tiba-tiba nak pergi nasihat dia. Tak salah nasihat. Tapi orang tua ni dia tengok mana yang dia selesa kan. Kan selama ni kita bawa dia pergi berjalan. Kita menunaikan hak dia. Dan sekali kita kata sebut sikit je, orang tua dia akan dengar. Orang tua dia akan datang berfikir. Dia kata, kalau aku tak ikut ni kan, anak aku nasihat ni. Kalau anak ni yang aku boleh harap selama ni, kalau aku panggil nak pergi mana dia lah. Jadi dia tegur ni bukan niat untuk nak tunjuk dia hebat. Bukan dia nak mengajar mak dia. Tapi dia nak berkongsi kebaikan. Yang penting, niat kita pun mesti ikhlas. Kalau kita nak menyampai nasihat pun, mak kita mungkin tak sekolah, mak kita mungkin orang yang pendidikannya rendah, tapi mesti tanamkan mereka ni orang yang besar, mereka yang hebat di depan kita. Bila kita dah letak mak kita ni besar, berkaitan dengan redha Allah, nescaya kita akan cakap bahasa yang paling baik. Betul tak? Macam kita kerja lah, kan? Dengan bos kita, macam mana kita cakap? Padahal kat rumah tu, bos skala bos lagi besar sebenarnya, untuk kita melayani dia dengan cara yang paling baik. Walaupun mak kita tak bagi gaji kat kita. Walaupun hari ni kita tak mengharap apa-apa dah daripada dia. Betul tak sekarang ni? Walaupun hari ni ramai lagi orang yang mempergunakan mak dia. Kan? Yang Nabi kata nanti akhir zaman akan lahir manusia akhir zaman yang melahirkan tuan-tuan dia. Betul tak? Mak yang jadi hamba. Lahir anak, lahir letak cucu, suruh mak jaga lagi. Na'udzubillah. Ini antara benda yang saya cukup pantang dengar hari ni. Melainkan memang mak nak sungguh teman di sunyi. Itu cerita lain. Kan? Jangan ambil kesempatan. Dah zaman dia dah habis dah. Jaga kita, adik-beradik kita. Kesusahan zaman dia. Hari ni kita nak timpakan lagi. Saya cukup pantang. Ada adik-beradik macam dipesan elok-elok. Melainkan memang mak memang nak sungguh-sungguh. Nak jaga cucu, nak teman dia. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Tapi kita ni kata, siap offer mak. Daripada saya bayar nursery 700, baik saya bagi kat mak 1000. Tengok, dia buat tawar-menawar pula dengan mak dia. Mak ni selama ni memang nak duit pun. Kan? Tapi diberi pula dengan rundingan. Allah Rabbi. Kalau kau nak bagi mak, jangan beri syarat. Kau bagilah duit 1000 tu, dan kau hantarlah anak kau tempat orang jaga dengan baik. Jangan termasuk apa yang kategori Nabi kata, akhir zaman nanti, antaranya akhir zaman nanti. Yang orang tak sedar, seorang ibu ni melahirkan tuan dia sendiri, yang dia boleh mengarah mak dia. Na'udzubillah, jangan ada. Jangan ada hari ni. Kita boleh arah mak ini, mak itu, dalam keadaan umur kita 10 dah ke atas ni, berbakti. Jadi hamba, kita jadi hamba terbalik. Kita jadi hamba. Mak kita. Tanya mak nak apa? Tuan-tuan, sekarang ni mulai sekarang ni tanya mak kita nak apa? Nak apa? Dan berani tak kita? Tiba-tiba mak kita kata dia nak makan ni. Kita tiba-tiba cakap. Dan ini menunjukkan tanda pengorbanan kita kepada orang tua kita. Baik. Kita pun dah masuk pukul 10 lebih dah. Kita akan sambung poin kita yang keempat nantilah kot ya. Saya tutup dengan persoalan. Ataupun kalau ada persoalan yang lain, mungkin kita boleh bincang sebelum kita mengakhiri lah kuliah duha kita pada hari ini. Ustaz pun buka soalan bagi yang nak bertanya. Sebarang kemusykilan ke? Silakan. Ada yang nak bertanya ke? Semua dah jelas Ustaz, tak ada soalan ya? InsyaAllah. Puan Zainab ni angkat tangan. Puan Zainab? Ya, Assalamualaikum Okay, Ustaz. Macam mana kalau mak kita tak nak datang rumah kita, dia nak duduk rumah dia tu, macam mana tu? Baik, terima kasih Hajah Zainab yang bertanya. Ini sama kes saya lah. Sama-sama. Arwah ayah saya dah meninggal 5 tahun dah. Mak duduk sorang-sorang kat kampung. Berbagai-bagai option dah kami bagi. Duduk rumah mak, duduk rumah saya dan bergila-gila di rumah anak-anak yang lain. Yang kedua, kata mak nak pembantu rumah dah. Kita offer adik-beradik ni, mak duduk sorang-sorang tu. Kan kita risau dengan penyakit dia duduk sorang, walaupun keliling rumah tu ada jiran dan saudara mara. Kita tanya juga, adik-beradik, mak tak nak duduk dengan rumah anak-anak sebab dia rasa dia seronok duduk kampung tempat dia. Dan kita offer, ada peneman nak tak? Kita cari seorang bibik pembantu rumah, kita bayarlah sebulan 1000 ke 2000, kumpul duit. Itu cara kita berbakti. Tapi memang dia tak nak. Ini tak boleh paksa. Tapi pernah berlaku pada arwah ayah saya dulu, dia memang sukar untuk pergi
Duduk rumah anak-anak, kalau duduk pun sekejap saja kan. Tapi bila dapat sampai satu masa, terutamanya dengan keadaan kesihatan dia kan, yang tak baik, itu juga peluang untuk kita berbakti. Kan? Tapi kita ni kerisauan, betul tak? Kita, selagi kita nak berbakti, kita risau duduk seorang-seorang di kampung kan. Tapi kita minta cara baik. Kalau kita boleh pujuk, kita doa pada Allah. Saya sebut banyak kali pada tuan-tuan, minta doa dengan Allah supaya kita ni diberi ruang untuk berbakti pada mak ayah. Selain doa kita untuk bagi kesihatan lah, kebaikan, kemudahan ibadat lah. Minta doa supaya kita boleh. Mudah mana tahu tiba-tiba terbuka hati yang dia tak pernah duduk dengan anak-anak, tiba-tiba dia menyatakan hasrat nak duduk dengan kita. Itu peluang. Saya cukup seronok bila baru ni, kakak ipar saya, bila pak mentua meninggal, mak mentua nak duduk dengan dia dengan syarat bukan dia pindah ke rumah anak. Anak tu pindah duduk dengan dia. Pelik kan? Jarang berlaku ni. Kakak ipar saya yang masih muda, dah bina rumah, dah ada kerjaya. Di utara. Bila mak dia pilih dia, kenapa tak pilih isteri saya? Contohnya lah kan. Yang saya ni lebih dekat. Sebab saya kata hati orang tua ni kita jangan main-main. Allah bagi hikmah pada dia. Kita muhasabah balik diri kita. Tiba-tiba mak kata nak ajak dia duduk, tuan-tuan. Saya puji sungguh kehebatan. Ipar saya mungkin tak ada agama, tak kuat agama lain. Jual rumah di utara, tinggalkan kerja, balik duduk di kampung dengan mak, buka perniagaan di kampung. Subhanallah. Itu hebat ni. Yang tak dapat pada orang lain. Kan? Saya, kalau mak saya lah cakap hari ni, kau tinggallah tempat kerja di Kuala Lumpur tu, duduk kampung dengan mak. Itu dah saat tu ujian untuk kita. Kalau cerita mak datang duduk kita, boleh tahan lagi, betul tak? Bila mak kata, mak tak nak pindah, mak nak kau datang duduk dengan mak. Allah Rabbi, tuan-tuan. Kita belum teruji begitu. Tapi di saat kita teruji begitu, bagaimana sikap kita? Saya dengar ramai ada orang sanggup. Dia tinggal kerja dia, dia balik di kampung, dia cari usaha lain. Dan hidup dia tak pernah gurih dalam kehidupan dia. Walaupun pada manusia mengukur dan menilainya, satu pun dia ditinggalkan dunia, tak ada. Sebab kesempatan dia untuk berbakti itu sekali je. Dan tidak akan datang lagi selepas dia tak ada. Jadi kita cakap dengan baik dan sentiasa mendoakan. Yang boleh kita berbakti. Berbakti ni bukan cara duduk dengan kita je, tuan-tuan. Jangan salah faham. Berbakti, dia kata tanya tiap kali telefon, mak nak apa? Berani tak tanya soalan ni? Mak nak apa dalam hidup mak tak dapat lagi? Cuba tanya tu. Cuba tanya. Pasti akan ada keluar. Dia rasa nak pergi tempat ni, dia rasa nak makan itu, dia nak jumpa siapa. Akan ada. Dan kita berani tak? Take the challenge. Masalah sosial dalam masyarakat, perceraian menyebabkan berlaku isu nenek atau datuk cucu yang terlebih, betul lah juga. Kan? Berpunca daripada keluarga. Yang penting kita jangan terlibat samalah orang yang menjadi orang derhaka. Na'udzubillah. Kalau tak kita berbakti pun, kan? Jangan jadi orang derhaka, betul tak? Ni orang kata menyumbang pun tidak, tapi memberi beban pun lagi. Ada orang dahsyat lagi, pinjam duit mak, gadai gelang rantai mak, Allah, na'udzubillah, jangan ada. Jangan ada pada hari ni yang mengambil kesempatan di atas kesusahan dan penderitaan yang masalah kita hadapi dan membebankan kepada orang tua kita. Masa ni bukan mereka nak dengar masalah kita dah. Ni orang kita pun kadang-kadang telefon pun jadikan mak kita yang elok tenang di kampung jadi stres lagi, kan? Cerita dia baik-baik je. Suruh dia doakan anak-anak kita, kan? Kalau dia tanya tu barulah kita jawab dengan elok-elok, kan? Dia kadang-kadang concern juga tentang cucu-cucu dia, kan? Tapi jangan dibebankan sehingga dia rusing. Besok telefon balik, macam mana anak kau tu begini, kan? Tak perlu. Kita kongsikan benda-benda yang baik, dengar pendapat dia, benda-benda yang gembira, pergi ambil dia, kan? Beli tiket, terus kata, mak ni saya beli tiket, jom kita pergi bercuti, kan? Tanya dia apa dia nak, tanya khabar dia, kalau boleh setiap hari. Itu hebat. Setiap hari tak miss, kan? Di mana kita telefon anak kita dululah. Hari ni kita jadi seorang yang dewasa dan memahami bagaimana menjadi seorang ibu dan juga bapa, insyaAllah. Okey? Okey, Pak Ustaz, setakat itu ada soalan ke? Ya, ada sikit. Tadi surah apa tadi? Saya terlepas tadi untuk diamal. Rabbana. Okay. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 kalau tak silap. Ya, baik-baik. Terima kasih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matal laki. Okey, Ustaz, satu lagi yang yang biasa kita dengar kan, doa kepada ibu bapa, sedekahkan Al-Fatihah. Mana yang sebenarnya yang betul-betul Ustaz? Doa yang betul-betulnya, yang tepat sekali. Baik, sudah tentulah kalau
dekat tentang doa terbaik daripada Al-Quran lah. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu dah. Selain daripada surah Al-Aqaf tadi yang saya sebutkan ayat ke-15 pun sama. Bil walidaini, ada pun tentang sedekah Fatihah itu bagi yang meninggal dunia ataupun masih hidup, dia khilaf. Jadi daripada kita bincang benda yang khilaf, baik kita ambil yang dah pun dipersetujui, dah sabit dalam Quran dan juga hadis Nabi, iaitu mendoakan kepada mereka lah. Jadi sebab sikit-sikit itulah Ustaz yang kita duk dengar kan. Ya. Al-Fatihah. Okey. Ada lagi soalan ke? Salam Ustaz. Berdosakah kita menjauhkan diri dari mak kita sebab takut menderhaka pada mak, sebab mak kita ni lebih mementingkan diri dengan anak lelaki berbanding anak perempuan? Terima kasih soalan tu. Okey, soalan ni saling berkait dengan soalan-soalan yang sebelum-sebelum ni kan, tentang sikap dengan mak kita. Saya ulangi jawapan saya ni, iaitu kita mendoakan, selain kita doa keampunan, murah rezeki, kesihatan, kemudahan ibadat, kita doa Allah beri petunjuk, kelembutan hati pada mak kita. Jadi kita jangan ambil sikap menderhaka. Kita tengok mak kita tak rapat kita pula nak berlawan dengan mak kita. Itu salah. Ini mati Allah. Jangan kita buat begitu. Doa dan kita melayani sebaik mungkin. Lambat laun. Kan? Sebab tu saya kata tadi yang Imam Syafi'i kata, doa-doa kita ni umpama anak nak panah dilepaskan pada waktu malam. Gelap, tak nampak pun. Janji jangan penuh putus harap, sentiasa doa. Saya cerita sahabat saya yang suruh mak dia semayang tutup aurat. Tak pernah berlaku. Pujuk-pujuk. Bukan makan masa sikit lama. Akhirnya benda yang kecil dia tak sangka hanya beli telekuk menjadikan mak dia menjadi orang yang begitu kuat beribadat, tak tinggal semayang, bahkan tak tinggal solat malam. Jadi walaupun mak kita lebihkan anak lelaki ataupun adik-beradik lelaki kita yang hati dia cenderung, kan kita tahu kan orang tua ni adalah apa benda menyebabkan dia tu? Orang yang banyak tolong dia, orang yang banyak tanya khabar tentang dia, orang yang jadi selesa, yang suka mendengar dia bercakap pun kadang-kadang mak ni dia dah ada tahap favoritism dia, betul tak? Jangan cakap orang lain lah tuan-tuan, kita sendiri. Minta maaf cakap, saya ada 6 orang anak. Saya nak tipu diri saya. Saya mesti ada anak yang saya favourite, betul tak? Dan anak pun dah perasan dah. Tapi kita akan cuba untuk tak tunjuk kita ni tidak berlaku adil pada anak-anak kita. Kan? Ini kelemahan kita. Ini kelemahan kita sebagai manusia. Tapi sebagai anak, apa juga kelemahan yang ada pada mak ayah kita, jangan kita jadi alasan untuk kita derhaka dan khianat pada mereka. Jangan sekali-kali. Bahkan ini mak kita orang Islam ni tuan-tuan. Kita kalau dah masuk Islam, mak kita kafir, dalam Islam pun dilarang untuk menderhakai mereka. Bayangkan. Ini syurga kita ni. Ini kita kena ingat. Ayat-ayat orang kita guna dalam Facebook ni. Syurga aku. Setakat mana kau nak buat? Kau nak masuk syurga Allah. Kau dah sangka buruk. Kau nak lawan mak ayah kau. Kan? Terutama ini orang yang cerdik pandai. Mak dia tak sekolah. Ayah dia tak ada pendidikan tinggi. Apa-apa isu je dia nak menang dia je. Dengan gaya kasar bercakap. Ni well educated. Na'udzubillah. Tak, ni bukan masanya. Kau balik rumah. Kau tinggal jawatan kau sekejap. Kau tinggal pangkat kau sekejap. Kau duduk di rumah, kau ingat ni manusia yang bergadai nyawa untuk melahirkan, membesar kau selama ni. Ingat tu je. Penuh dengan kerendahan. Walaupun kita belajar ilmu, tengok mak kita buat satu benda yang aku belajar, tak gini mak aku buat ni. Betul tak? Datang soalan. Mak ni macam orang jahil, tengok ada persoalan gitu dah. Kan? Apa salahnya duduk cerita mak? Kita belajar kuliah-kuliah minggu ni, ustaz pesan begini mak. Kalau kita buat baik, takkan baik kalau kita cakap cara yang elok. Berbanding kita lecture dia, berbanding kita sindir dan pelekehkan dia, na'udzubillah. Jadi ikut mana pun, seburuk-buruk, sekurang-kurang, selemah-lemah, mereka tetap manusia yang terbaik dalam hidup kita. Pegang perkara itu, tetap terbaik. Kalau tiba-tiba terlupa sekejap melayani mereka, tak sewajarnya, terus istighfar pada Allah. Ya Allah, kenapa aku cakap macam tu? Aku dah guriskan hati dia ni. Kan, kita ingat kalau itu insyaAllah. Baik tuan-tuan, minta maaf. Pihak penganjur pun dah beri beberapa reminder tu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Moga kita bermanfaat dalam kuliah kita pada hari ini insyaAllah. Ustaz, baiklah kita tutup teruslah ya Ustaz ya dengan terima kasih Ustaz. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Muhammad Hasbi atas kesediaan berkongsi ilmu ini yang amat-amat bermanfaat sekali buat kita tentang adab kita berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Kita sendiri pun dah bergelar sebagai ibu dan bapa. Kita tahu macam mana kan
Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan kefahaman buat kita semua. Dan terima kasih kepada jemaah dan juga penaja atas semangat program ini demi menghidupkan lagi majlis ilmu ini. Dan Ustaz kita tutup dan tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan soal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah.